إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dah. Minggu lepas kita baca tajuk berkenaan puasa sunat dan puasa yang dilarang dah. Kita buti sehingga hadis mana? Hadis Aisyah lah. Situ. Ada tanda? Hadis mana tu kita buti? Start situ. Okey. Hadis yang keempat dah daripada tajuk ni. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan berbuka. Dan ketika berbuka kami menyangka beliau tidak akan berpuasa. Dan tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam sebulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih, lafaz ini menurut Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Nabi puasa ni puasa straight pun Nabi puasa dah. Berterusan Nabi berpuasa sehingga kami berkata, Nabi ni pakat tak buka ke? Hari ni puasa, mari puasa, esok puasa pula. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu berturut-turut puasa kan? Kalau waktu Nabi puasa berturut-turut kan? Kemudian kami juga kadang-kadang melihat Nabi tak puasa. Tak puasa lah. Hari ni tak puasa, esok tak puasa. Kemari tak puasa, mari dulu tak puasa. Berterusan tak puasa dah. Nabi tak puasa dah kali? Tak. Itu maksud kata-kata Aisyah dah. Wa ma raaitu Rasulullah, dan tidak pernah saya melihat Rasulullah puasa penuh sebulan kecuali Ramadan sahaja. Sebab Ramadan ni wajib. Dah. Hal lain sunat aja. Dia tak pernah saya melihat Nabi berpuasa sebulan, dalam masa sebulan lebih banyak daripada puasa pada bulan Sya'ban. Hadis diriwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini menurut Muslim dah. Okey, ni kita dalam hadis ni tajuk berkenaan dengan puasa sunat dah. 2 perkara sini dah, 2 perkara sini. Kita ayat rekah-rekah lah. Nak pun habis juga bab ni dah. Bab puasa sunat nak habis juga ni. Sebab tak ada nak kejar puasa wajib dah. Okey, 2 perkara dah. Yang pertama sekali, puasa ni boleh puasa bila-bila masa pun mengikut keadaan yang mengizinkan kita dah. Maksud Aisyah ni Nabi puasa Nabi tak buka, Nabi buka tak puasa ni maksud dia nya kadang-kadang Nabi puasa banyak hari. Dah. Kadang-kadang Nabi tak puasa sama dah. Maksudnya Nabi berpuasa mengikut kemudahan.
Waktu Nabi duduk saja di Madinah, tak ada perai-perai apa, tak ada buat kerja buat apa, Nabi puasa. Tapi bila Nabi bermusafir, Nabi sibuk, perai lagi kali parik lagi, dak bermusafir lagi, Nabi tak puasa. Maksudnya puasa sunat ni kita lakukan mengikut waktu kita muda, waktu kita lena, senang, Jadi kalau para sepayah-payah kak, banyak kerja tak usah puasa lah. Musim-musim bel nak puasa mana? Tak. Hari ni orang panggil 2, esok 3 pula. Lepas tu 7 hari bulan lepak panggil. Jadi tak nak puasa pula. Moga mesti cerita kalau ni orang panggil makannya. Jadi tengok keadaan lah. Tengok keadaan waktu-waktu yang sesuai. Bila tidak ada apa-apa, tidak ada puja-puja jemputan, tidak apa-apa kerja, kita puasa. Jadi Nabi berpuasa mengikut waktu yang mudah. So yang keduanya, Aisyah bagi tahu Nabi tak pernah puasa sunat penuh sebulan. Tak pernah dah. Hak penuh sebulan ni Ramadan sahaja. Sebab bukan Ramadan ni wajib dah. Perbuatan Nabi tak pernah penuh ke sebulan puasa-puasa ni. Ni sebenarnya Nabi nak tunjuk pada umat dia dah. Jangan kamu lebih ke bulan lain, lebih pada Ramadan pula. Ramadan tak apa dah, sebulan bukan wajib. Nak ke puasa lain pun 2 bulan turut-turut macam Ramadan dah. Tak kena tu. Kecuali puasa kifarat sah. Dah. Kita accident kita puasa 2 bulan turut-turut. Tak apalah. Puasa kifarat wajib. Kena. Jadi kalau bukan kerana kifarat apa-apa kak, tak bolehlah puasa berdasarkan kepada tunjuk ajar Nabi SAW. Dan yang ketiganya dalam hadis ni Aisyah kata, tidak pernah aku melihat Nabi puasa sebulan paling banyak lebih daripada bulan Syakban. Maksudnya bulan Syakban ni bulan yang banyak Nabi berpuasa. Ada orang tanya Nabi, apa Nabi puasa banyak bulan Syakban ni? Nabi jawab, Syakban ni bulan antara Ramadan dengan Rejab. Ramai orang yang melupainya. So, jawapan dia nya. Yang keduanya, puasa bulan Syakban ni sebenarnya nak melatih supaya kita membiasakan puasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita buat wami'at dah, panas-panas dah bulan Syakban ni, maka mudah kita nak puasa pada bulan Ramadan. Dua. Yang ketiganya, kerana bulan Syakban ni bulan hak mana isteri Nabi pun puasa juga. Aisyah royak ke, aku tak sempat qada puasa sehingga dah masuk bulan Syakban. Limakanin Nabi, kerana nak layan Nabi lah. Jadi Aisyah terpaksa menunda ke qada puasa dia sehingga bulan Syakban dekat Ramadan baru dia qada puasa dah. Jadi Nabi pun qada sekali dengan isteri-isteri dia juga dah. 3. Yang keempatnya jadi disebut oleh Syekh Saleh Utsaimin, iaitu puasa bulan Syakban, puasa bulan Syawal ni ibarat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Tapi waktulah. Ada sunat apa dia sembahyang ke sunat qabliyah ba'diyah ke. Maka puasa pun ada puasa sebelum Ramadan, ada puasa selepas Ramadan. Selepas Ramadan sitah min Syawal, kita baca daun ni kan. Puasa ni hari. Sebelum Ramadan puasa Syakban. Itu sebab apa Nabi puasa banyak pada bulan Syakban dah. Okey, tu hadis yang pertama malam ni dah. Hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam. 13 wa 14 wa 15 rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan Iaitu 3 hari itu 3 hari, iaitu hari-hari atau malam-malam bulan cerah bulan cerah iaitu bulan dekat-dekat nak ngambil atau ngambil dah lah, iaitu 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan. Dia bulan ni 1 hari bulan dia kecil dulu, 2 kau besar, 3 kau besar,
Bila 13, 14, 15 dia dah penuh tu. 15 penuh lah. Bila masuk 16 dia kecil semula. Kecil semula sapalah. Gelap semua sekali lah. Jadi Nabi berpuasa, Nabi suruh sahabat apa dia? Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah memerintahkan kami, iaitu sahabat-sahabat berpuasa 3 hari dan sebulan, iaitu pada hari bulan cerah, iaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 hari bulan. Hadis riwayat An-Nasa'i serta At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi antara puasa sunat selain pada puasa Syaban tersebut saning, dan puasa waktu kita muda, puasa sunat juga kita belajar malam ni, iaitu puasa 3 hari dari sebulan. Dan sebaik-baik 3 hari sebulan ni ialah kita pilih waktu bulan cerah, iaitu 13, 14, 15. Dia panggil Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, bid ni bukan telur bid sah. Bid ni abiyat, bidun jamak dah. Bidun jamak pada abiyat dah. Yang tukar tu al-bid tu maksud telur betul. Tu bid tu mufrad tu. Al-bid ni jamak kepada al-abiyat. Jadi ayyamul bid, hari-hari bulan cerah, iaitu 13, 14, 15 dah. Ada pendapat yang mengatakan 12, 13, 14 dah. Tapi hadis ni jelas lah 13, 14, 15 dah. Okey, sebab apa Nabi suruh puasa 3 hari sebulan? Sebab puasa 3 hari sebulan ni pahala dia menyamai puasa sebulan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. So kebaikan kita buat seperti 10 kali ganda. Puasa 3 hari ibarat puasa 30 hari. Dah. Jadi puasa 3 hari sudah memadai. So, yang keduanya kenapa pilih 13, 14, 15? Ni. Pilih 13, 14, 15 ni wallahu alam, dia kata ada ijaz ilmi, dia panggil ijaz ilmi dah. Ijaz ilmi ni maksud dia nya benda baru lah, benda baru yang mana bila dikaji oleh sains, dikaji oleh pihak perubatan lah. Dah. 13, 14, 15 ni bulan ngambil. Bila bulan ngambil, tubuh manusia ni akan mengeluarkan banyak cecair. Dah. Kayak kita atas cecair dengan kering, dua tu ya. Bila banyak cecair, bila kita puasa, maka boleh merengekkan tubuh badan kita, dah. Maka boleh mengelakkan penyakit. Tu hikmah dia lah. Tu mengikut kajian doktor dah. Dia boleh ngambil ni ada ni juga, saya bukan kepercayaan khurafat dah. Dia memang ada macam laut surut apa dah, air pasir surut dah. Baru ni di Indonesia katanya 3 hari surut laut, tak naik air dah. Orang kaji-kaji kerana fenomena bulan lah, bulan kedudukan bulan yang menyebabkan air tu surut, air tu naik dah. Jadi puasa 3 hari ni juga kerana apa dia, fenomena bulan lah yang menyebabkan tubuh kita ni akan bertambah dia punya apa dia cecair ataupun berkurangnya cecair dah. Dia cair tubuh kita ni lebih sangat tak boleh juga jadi semua, jadi apa dia batuk macam-macam lah, tubik lendir dah. Kalau kurang sangat tak boleh juga. Tak boleh juga kurang sangat pun. Dah sakit tekuk pula dah. Demam pula dah. Dia kena stabil lah. Dah kalau tak kena doktor nak tegur lah. Kita oyak-oyak gitu ya. Maksudnya tubuh kita ni kena stabil, dia punya cecair dengan kering dah, kena stabil. Sebab itulah kalau tubuh kita kering sangat tak ada juga. Berlaku baru ni berlaku di Kampung Ambo lah, Taman Mimi Kota Baru. 3 beranak, dia baiki gas, gas bocor, dia tunggu sabun, lepas tu dia start semula bom tu masuk hospital belaka, 80% bakar. Doktor kata keringnya air di tubuh dia, mati. Kering tubuh air dia. Manusia ku itu air, tak ada air di tubuh, berat. Jadi tu hikmah dia kenapa Nabi suruh kita berpuasa 3 hari dalam sebulan, dan kenapa Nabi suruh puasa, memilih puasa apa dia 13, 14, 15 dah. So yang keduanya, dalam hadis ni Nabi menyuruh suruh ni, kalau kita pihak kita ngaji usul fiqh, suruh ni wajib, al-amrul wujub dah. Suruh ni wajib dah. Tapi di sana ada perkara yang memalingkan daripada wajibnya berpuasa dah. Sebab puasa ni hak wajibnya ialah puasa Ramadan sahaja. Dalil
Dalilnya bila Arabi, Arab Badui mari tanya Nabi, hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'a. Bila Arabi tanya, wahai Rasulullah, apa dia rukuk Islam aku perlu buatnya? Nabi ayat sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Arabi tanya, wahai Rasulullah, adakah lagi puasa lain hak wajib aku? Nabi tak ada, kecuali kamu lakukan amalan sunat sahaja. Jadi puasa hak wajibnya Ramadan sahaja, hak lain-lain itu sunat berlaku walaupun Nabi suruh sekalipun. Jadi amru sini amrul istihbab, bukan amrul wujub dah. Tu kaedah tu. So ustaz nak tulis tepi dekat dia kaedah dia dah. Okey, seterusnya dah. Hadis yang ketiga walaning, hadis yang ke-706. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Habislah berkenaan dengan puasa sunat dah. Jadi 3 hadis puasa sunat kita baca malam ni. 2 hadis Yang pertamanya puasa pada hari-hari yang kita keluang masa. Yang keduanya puasa Syaban, dan yang ketiganya puasa 3 hari dalam sebulan, iaitu 13, 14, 15 dah. Okey, sekarang ni habis tajuk berkenaan puasa sunat. Sekarang ni masuk pula pada puasa yang makruh dan puasa yang haram dah. Puasa yang tegah lah, puasa yang dilarang dah. Okey, puasa yang dilarang yang pertamanya ialah puasanya seorang perempuan, puasa sunat ketika mana suami dia ada, tidak bermusafir dah. Tanpa dia minta izin dengan suami dia, maka makruh seorang isteri berpuasa kecuali royak dulu suami dia setuju barulah boleh puasa dah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak diperbolehkan, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya melihatnya, masa ada di rumah dah. Tu kecuali dengan izinnya dah. Puasa ni sunat, saya suami ni wajib dah. Ada sayang bos orang, dia update dalam Facebook dah, bagus juga, tapi update benda-benda bermanfaat lah, benda-benda sahih lah. Dia royak lah, dia kata isteri ni kalau suami dia nak, tak boleh, jangan halal, jangan enggan, jangan tak layan dah. Sebab apa? Sebab orang lelaki bila sekat kemahuan dia, penipala lalu lah. Penipala nak marah lalu lah. Kena. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata bila seseorang kamu melihat terpandai seorang perempuan, kemudian mari dalam tubuh dia, mari daripada kepala dia semua sekali, maka dia naklah dia kelik cepat-cepat, dia qada hajat dengan isteri dia dah. Kerana pada isteri dia ada sebagaimana ada pada perempuan dia lihat sana dah. Maksudnya Nabi suruh kita ni cepat-cepat tunaikan hajat kita dah. Jangan sampai kau ikat syaitan ni pengaruhi kita, pusatkan kita dah. Pergi kecek dia tu, kita tanya nama dia kepada dia, dia ambil nombor telefon, lepas tu kita temu dia, akhir sekali kita curang dengan suami kita, dengan isteri kita dah. Jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya betul lah. Sebab itulah ada orang ngadu gambar lah. Tidak orang ngadu, kita sendiri pun serupa juga dah. Kadang-kadang isteri ni letih buat kerja, cikgu dah. Cikgu ni kalau kerja jauh gak, tubik awal, bukan setengah tubik dah rumah. Mungkin takut jen tu 30 kilo dah. Lepas tu kelik lepas habis kelas tambah hai pula, sambung sampai pukul 5 dah. Kelik-kelik rumah ngori konek dah. Suami mai kuliah dah. Habis kuliah, suami kelik-kelik kuliah buat lalu pukul 10.30 sampai rumah dah. Jadi letih lah isterinya. Bila suami nak bersama isteri, dia letih. Dah, marah. Patut esok ke gitu pula. Jadi menyebabkan renggangnya hubungan suami isteri. Sedangkan puasa sunat ni tak ada puasa isteri kalau suami ada. Nak royaknya hak sunat hak wajib tu. Hak sunat hak wajib tu. Dah. Kalau nak kira orang puan ni kena kerja ke tak kerja puan? Sepatutnya lah. Patutnya kerja jatuh, patutnya dah. Kerja rutin lah ya suami dia ya. Urus anak-anak dia, urus rumah dia dah. Jadi kalau suami benar ke isteri tu bekerja, dia kena pay hemat lah. Tanggungjawab dia dua dah. Tanggungjawab bekerja sekarang, suami sekarang lagi. Hanya main-main ni, masalah ni. Menyebabkan keruntuhan rumah tangga ni. Dah. Jadi orang perempuan ni jangan
apa dia menyekak ataupun enggan untuk melayan suami dia. Siapa Nabi ni larang dah orang perempuan tidak halal berpuasa waktu suami dia ada. Kalau dia suami dia outstation ke, apa dah, suami dia itu kalau kuliah mana-mana ke, dah pergi Mekah mana ke, tak apa nak puasa pun suami tak ada kan. Jadi hak tak boleh puasa ni puasa sunat lah. Kalau puasa wajib suami izin kata izin puasa juga, nak puasa wajib kan. Ada puasa qada ke wajib juga ni. Mula Syaban ni qada ke teruk masuk dalam hati pula dah. Jadi orang perempuan dilarang berpuasa sunat bila suami dia ada, kecuali kena minta izin dia. Hamba baca dalam Abu Daud, dia. Orang perempuan main ngadu Nabi. Ada seorang perempuan main ngadu Nabi. Dia kata, wahai Nabi, suami aku ni kalau aku sembahyang malam, dia batalkan sembahyang aku. Kalau aku puasa, dia suruh aku buka puasa. Dia sendirinya sembahyang subuh lewat semua, bangun lewat, sembahyang lewat. Dia kena ngadu Nabi. Maka Nabi pun panggil suami dia mari sini. Nabi kata, betul ke isteri moyakmu gini-gini? Dia kata, betul Rasulullah. Nak buat gana dia semaya malam. Aku dah tunggu dia semaya malam, nak 2-3 jam baca semaya. Surah Baqarah lagi baca, surah Ali Imran lagi. Suami mana? Sabar. Tak sabar lakunya. Dah, lama kita mau semaya. Aku dah tunggu dia. Dah. Lepas tu aku suruh dia batal semaya tu. Ada pun dia kata dia puasa, aku suruh batal. Bila aku ada dia puasa sunat. Lepas tu aku sebagai suami, bila aku nak tidur dengan dia, jadi aku suruh dia buka puasa. Maka yang ketiga, wahai Rasulullah, ada pun dia kata aku semaya lewat. Rasulullah mu tahulah, ni musim panas. Musim panas kalau buat kerja tengah hari ni. Kami ni golongan petani. Kami selalu kerja siang hari, panas terlajak dah. Jadi kami terpaksa buat kerja, lepas pada isyak bawa kerja, baru jiu, pokok baru nyaku-nyaku, baru naneh, malam buat kerja. Jadi kami pukul 3 pagi, 4 pagi baru tidur. Jadi 4 pagi baru tidur, kabar-kabar esok ke 8 ke 9. Maka Nabi pun kata, betul hari suami dia tu. Ya. Pada kalau nak baca sembahyang malam juga, membaca surah sudahlah, apa-apa je baca panjang-panjangnya, suami kamu untuk melaya je. Bila suamimu ada, mu jangan puasa sunat dengan izin dia. Kemudian Nabi kata, kalau mu ni memang gitu kerjaan mu, dia kata. Tapi Nabi kata, bila kamu khabar kat, bangun sembahyang lalulah. Janganlah tangguh-tangguh sembahyang. Jadi Nabi mengakui terhadap apa yang disebut di suami macam ni. Dalam Abu Daud ada, Jadi hadis tu juga menunjukkan bahawa orang perempuan ni tak boleh sembahyang sunat ke ataupun puasa sunat ke sehingga dia talak daripada melayani suami dia. Tak boleh dah. Mungkin tak boleh sembahyang sunat, boleh sembahyang sunat, tapi siapa kau ikat? Tak boleh dah. Dah. Dia gitu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mu tak baca syarah dah, mu syarah sendiri hari dah. Nak cepat dah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri, muttafaqun alaih. Hadis yang keseterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa 2 hari, yakni hari raya Idul Fitri dan hari nahar, iaitu hari raya Idul Adha. Hadis muttafaqun alaih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melaporkan bahawasanya Rasulullah SAW melarang daripada berpuasa 2 hari, iaitu satunya hari Idul Fitri, selaginya hari Idul Adha. Ini puasa yang diharamkan. Haram berpuasa. Kalau puasa juga tak sah puasa gitu dah. Yaumu aklin wa syurbin dah. Hari makan dan minum dah. Dia sebab apa? Ada puasa haram, ada puasa makruh, ada puasa sunat dah. Sebab kalau ada orang nak puasa semua, tak apa puasa makruh, ya boleh puasa lagi dah. Haram kalau tak boleh puasa dah. Terpaksa dah. Jadi agama menetapkan bahawasanya puasa pada 2 hari raya ni hukumnya haram dah. Tak boleh berpuasa dah.
Idul Fitri sebab kita merayakan sebulan Ramadan habis dah. Idul Adha pula kerana hari tu hari kita disuruh supaya korbankan binatang dan makan daging korban dah. Jadi puasa haramnya yang pertamanya puasa 2 hari raya. 2 lah puasa ni. Hari Idul Fitri so, Idul Adha so. Idul Fitri ni raya ni sehari lah. Dah. Oh, kita raya sebulan tak kira tu. Selamat hari raya, selamat hari raya. Tak puasa selamat hari raya dah. Tak puasa lagi. Jual hari raya dah. Pemakit. Oh, tak kira tu dah. Tak boleh puasanya 1 Syawal sahaja. 2 Syawal boleh puasa dah. 2 Syawal sehingga 30 Syawal boleh puasa lah dah. Jadi tak boleh puasa ni 1 Syawal sahaja. Dah. Walaupun orang kata hari raya kedua, hari ketiga, bukan hari raya dah sebenarnya. Kalau hari raya kedua tak boleh puasa lah pula. Jadi tak boleh puasa juga. Dah. Jadi hari raya ni sah je hari raya ni. Tak ada hari raya kedua, tak ada hari ketiga. Kita dah beri namanya. Disebut Idaini ke ayadu sini. Tengok molek bahasa Arab tu. Idaini 2 hari raya. Bukan 3 hari raya, bukan 4 hari raya, bukan 5 hari raya, bukan 10 hari raya. Faham ke tu? Kena ngaji bahasa Arab pun kita dah. Kena ngaji bahasa Arab. 2 hari raya sahaja. Dah. Jadi raya ketiga ke raya kedua ke tu tak kira. Boleh puasa dah. Wa an Nubaisyah al-Hudhali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Daripada Nubaisyah al-Hudhali radhiyallahu anhu, dia berkata Nubaisyah ni orang lelaki saja, bukan perempuan dah, ada ta pun. Dia banyak nama bahasa Arab ni ada ta di belakang, nama lelaki juga Hamzah, Muawiyah. Laki ke perempuan? Laki tu. Nubaisyah, laki tu. Dah. Dia bukan semua ada ta tu perempuan belaka. Dah. Jadi Nubaisyah sini lelaki ni. Dalilnya qala. Kalau perempuan qala kalau pula. Dah. Tengok molek tu. Kita orang ngaji bahasa Arab ni, Nubaisyah ni perempuan ni. Tak ada ta ni. Lepas tu tengok apa Hudhali pula, apa qala pula dah. Tengok molek tu. Tengok molek nah. Daripada Nubaisyah al-Hudhali radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum serta hari untuk zikrullah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian maksud hadis ni, maksud hadis ni ialah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ni maksudnya hari 11, 12, 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 ni hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat. Baru betul. Hari raya juga tu. Hari tasyrik ni hari raya kedua, ketiga, keempat. Sebab tak boleh makan, tak boleh puasa gitu. Dia boleh korban hari tu. Nak sembelih lembu ke kedua tak apa, ketiga tak apa, keempat tak apa dah. 11, 12, 13 dah. Tapi sembahyang raya hanya hari 10 sahaja, tak boleh raya sembahyang 12 tu dah. Tapi 11, 12, 13 juga masih ada lagi takbir raya. 10, 9 lagi startnya. Hari Arafah lagi 5 hari kita takbir raya haji dah. Takbir raya haji 5 hari, bukan 4 hari, 5 hari. Hari Arafah lagi. Hari 9 lagi. Lepas subuh takbir dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas zuhur takbir bolak. Lepas asar takbir bolak. Lepas maghrib takbir bolak dah. Sapalah hari kelima. Sapalah asar hari kelima dah. 14 hari bulan. Apa dah? 13 hari bulan dah, 13 hari bulan. 9, 10, 11, 12, 13. Tu. 5 hari takbir hari raya. Takbir apa dah? Idul Adha dah. Hari Arafah hari sebelum, 3 hari selepas. Sehari raya so. Jadi 5 hari dah. Jadi Nabi sebut hari tasyrik ni, hari tasyrik dah. Kenapa namakan hari tasyrik? Tasyrik ni maksud dia hanya syarraka yusyarriku. Tasyrik ni hari jemur. Bukan jemur patah dah. Tasyrik ni maksud dia orang Arab dulu tak ada freezer, ada tepi sejuk dah. Jadi daging-daging yang lebih tu dia kerak kepi-kepi, dia bubuh garis kunyit, dia pun cucuk di kawak, dia pun jemur. Jadi daging yang jemur tu tahan lama lah. Sipai tahan lama. Bila air dia kering dia tahan lama dah. Bila nak masak gak, masuk gari-gari bawah gak, bubuh air sikit, bubuh daging. Kak bubuh daging. Dah.
Amo Dan ni, tu ambo. Dan dia jemur daging. Dia orang tu Dan dia. Dia jemur daging, dia ikat di kawat tu. Dia sejuk baru ada kan. Kalau tu sejuk. Kalau orang Pakistan dia buat gini saya. Orang Pakistan dia beli minyak ghee sotong. Tak. Dia minyak ghee ni dua, satu minyak ghee mahal murah so dah. Kalau hak mahal tu satu tu 30 riyal dah. Satu tu. Kalau hak murah tu 2 riyal sekilo ya. Okey, minyak ghee tu dia daging dah. Daging dia kat stokor-stokor. Dia bubuh minyak ghee banyak, dia pun masuk dalam, dia bubuh dalam daging. Dia bubuh dalam minyak ghee tu. Jadi dia masuk dalam 2-3 jam. Sampai itu betul-betul kering lah. Betul-betul kering. Sampai betul-betul kering, tinggal minyak dengan daging ya. Dia bubuh balik dalam bekas dia. Ditutup lah. Jadi hak dalam bekas daging dengan minyak ghee tu boleh makan setahun. Kita kerak-kerak bawang, kita ambil daging 2 tokok, kita boleh kholi, kita panah kat, kita pun masuk kat boleh makan. Tu boleh tahan lama dah. Tu cara dia lah. Allah ni boleh freezer, tak ada masalah lah freezer. 2 tahun tahan lagi. Kena tak? Jadi orang zaman dulu dia jemur daging. Jadi ada kena hari 11, 12, 13 hari jemur daging, maka dinamakan dengan hari tasyriq. Dah? Jadi hari tasyriq 11, 12, 13 ni Nabi kata hari makan dan minum. Maksudnya hari tu hari makan daging korban, hari berhari raya lah. Dah? Wa zikrillah, dia hari mengasihi Allah. Maknanya hari disunatkan bertakbir. Tu. Gila kita. Wa ana Aisyah wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas fi ayyam at-tasyrik an yusumna illa liman lam yajid al-hadiyah, rawahu al-Bukhari. Ada setengah orang kata puasa hari tasyrik ni makruh. Dah. Tapi hak sahihnya pendapat jumhurnya haram. Dah. Haram berpuasa hari tasyrik. Kecuali orang yang tak mampu untuk sembelih binatang bila tahallul. Dah. Kayak bila selesai ibadah haji ni, kayak kita kena tahallul. Tahallul ni 2 perkara ataupun 3 perkara dah. Pertama sekali kita kena cukup kepala. Dah. Melontar cukup kepala kalau sembelih binatang ke? Mana-mana lah. Melontar cukup kepala sembelih binatang. Dah, tu tahallul lah. Jadi mana-mana orang yang tak mampu sembelih kambing seekor ni kena puasa 10 hari dah. 3 hari di Mekah, 7 hari kita balik rumah lah. Jadi untuk orang yang dia tak mampu sembelih binatang, maka kena puasa, maka boleh dia berpuasa pada hari tasyrik dah. Jadi dikecualikan makruh tersebut ataupun hari tersebut kepada orang yang duduk Mekah pada hari tasyrik dia boleh berpuasa kerana tak mampu untuk sembelih binatang dah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadir masjidil haram dah. Jadi orang yang duduk Mekah ni pelik sikit dengan kita dah. Hari Arafah dia tegur berpuasa, kita boleh sunat puasa. Hari 11, 12, 13 kita diharikan puasa, dia boleh puasa. Dah. Tu tukar dia. Aisyah dan Ibnu Umar berkata, tidak diberi rukhsah, tidak dibolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kecuali bagi orang yang tidak dapat hadiah, sembelih haiwan korban saat di Mina pada waktu haji, maka waktu tu dibolehkan dia berpuasa pada hari tasyrik 11, 12, 13. Dah. Jadi kesimpulannya hari tasyrik ni hari yang dilarang berpuasa, sama ada haram mengikut pendapat jumhur ataupun makruh. Kecuali untuk orang-orang yang mengerjakan ibadah haji yang tak mampu untuk sembelih binatang, maka dia boleh berpuasa pada hari tasyrik. Gila kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhtassu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali wa la takhtassu yaumal jumu'ah bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi siyamin yasumuhu ahadukum, rawahu Muslim. Okey, saat ni puasa hak dilarang. Pertama, puasa orang perempuan bila suami dia ada tanpa izin. Yang kedua, haram berpuasa 2 hari raya. Dan haram juga berpuasa 3 hari tasyrik.
Dia pendapat yang berkata makruh dah, kecuali kepada orang yang melakukan haji dah. Okey, sekarang ni puasa-puasa yang makruh dah. Hak perempuan tadi tu bukan makruh tu haram dah. Hak perempuan tadi tu haram, orang perempuan puasa tu tanpa izin suami dia tu. La yahillu, tidak halal. Tidak halal ke haram lah. Kau tidak halal kau panggil makruh. Kita kata coklat Cadbury dok masuk DNA babi, maka haram. Maka tidak haram kan tidak halal lah. Maksud dia. Kau halal tu haram. Ada lah kalau haram kan tidak halal kan haram. Kena tak? Jadi la yahillu tu maksudnya orang perempuan puasa bila suami dia ada tanpa izin ni haram hukum dia, bukan makruh dak dah. Faham tak tu? Jadi musanya sebut haram dulu baru dia sebut makruh dah. Faham tak dah? Kita nak nampak tu. Kalau saya tak nak ngajar, kita tak nak ngajar. Kalau kita ngajar hadis tak tahu apa dia sebut hadis gini, tak tahu. Tak boleh. Maksudnya musanya sebut hadis haram, makruh. Tu dah. Gitu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyamul lail dari malam-malam yang lain. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa dari hari-hari yang lain. Kecuali jika memang salah seorang di antara kalian sudah terbiasa berpuasa pada hari itu. Tak faham. Tak. Bahasa Indonesia tak faham. Tak. Ulang kali lagi bahasa Melayu pula lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, Nabi kata, jangan kamu khususkan malam Jumaat sahaja untuk melakukan qiyamul lail. Ke masjid-masjid ke? Dah. Masjid besar ni. Antara program sebulan Ramadan ni, pertama sekali majlis berbuka puasa sepanjang setiap-tiap hari. Majlis apa dia sembah tarawih tiap-tiap malam. Dah. Qiyamul lail setiap malam Jumaat bulan Ramadan. Tengok. Siapa dia hok bagi cadangan tu? Tu Imam, tu Bila. Dah. JK sokong. Dah. Menyalahi sunnah tu. Menyalahi sunnah tu. Kita nak anjur program masjid, program ibadat, tiba-tiba kita menganjurkan program yang bercanggah ke sunnah Nabi. Halih lah. Dah. Jadi tak boleh kita mengkhususkan malam Jumaat sahaja. Kena buat malam Jumaat sekali, buat malam Sabtu sekali, buat malam Ahad sekali, buat malam cuti umum sekali. Kena tak? Baru tak makruh. Ni malam Jumaat sahaja buat sekarang mulai. Tak kena. Kalau kita mengkhususkan 10 hari tak apa. Okey, 10 hari kita mulai seteri. Tak apa tu. 10 hari memang Nabi sebut kelebihan dia, tak apa. Tapi kita mengkhususkan malam Jumaat saja untuk kita mulai, maka Nabi kata jangan. Jangan makruh lah, jangan ni. Kalau tidak haram pun makruh. Tak. Jadi larangan dalam hadis ni, yang pertama, jangan mengkhususkan malam Jumaat saja. Bukan tak boleh qiyamul lail malam Jumaat, boleh. Tapi malam Jumaat saja, malam Jumaat saja. Tak boleh. Kalau gila-gila tak apa. Malam Jumaat, malam Sabtu. Lepas tu malam Jumaat pula, malam Ahad pula. Tak apa gitu. Dah. Okey. Yang keduanya Nabi kata jangan kamu khususkan hari Jumaat untuk berpuasa. Hari lain tak puasa, hari Jumaat asal puasa. Apa puasa Jumaat? Hari Jumaat lah puasa sebab cuti. Cuti puasa lah. Dah. So yang keduanya sebab hari Jumaat ni hari yang ada kelebihan. Maka kita puasa. Tak boleh. Dah. Dia puasa-puasa ni ibadat ni bukan pengapal otak kita. Dah. Ibadat yang ikut Nabi. Dah. Nabi kata jangan kamu khususkan puasa pada hari Jumaat. Hari lain pun tak puasa, hari Jumaat asal puasa. Jangan. Dah. Tengok. Kalau hari Jumaat yang mulia pun tak boleh mengkhususkan puasa, maka kita nak puasa 1 Syakban, awal tahun, akhir tahun, hari-hari birthday kita, dok. Hari lahir Nabi lahir, duk apa? Rabiul Awal dah. Kita pun tak ingat. 12 Rabiul Awal. Berapa puasa? Sebab 12 Rabiul Awal Nabi lahir, kita puasa lah. Berapa puasa? Sebab hari ni kita lahir. Dok. Tak boleh. Tak boleh. Dia hari Jumaat hak mulia pun tak boleh. Patut lagi orang lain. Hari Mother's Day hari ni. Hari ibu ni puasa. Dia pakai puasa belakang. Hari ibu pakai puasa belakang. Tak boleh. Tak boleh kita mengkhususkan puasa kecuali hak Nabi tunjuk sahaja. Nabi bagi panduan sahaja. Kalau betul kita puasa hari Senin, jatuh hari ibu. Bukan kita ni hari ibu apa. Betul lah jatuh lah. Ikut dia. Hari ibu, hari bapa ikut dia. Apa?
Tapi kalau khusus ke niat dah puasa hari ni. Sebab puasa hari ni? Sebab hari ni hari merdeka, Malaysia merdeka. 1 Ogos puasa. Tak boleh ke? Apa mesti 1 Ogos? Sebab Malaysia merdeka kan? Tak nak puasa lah. Tak ada. Orang bergerak kalau Malaysia merdeka. Kalau Pakistan merdeka, hari lain pula. Dah. Tak ada dah. Tak ada puasa sunat bersempena dengan hari kemerdekaan. Tak ada dah. Jadi dalam hadis ni makruh kita mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja. Kalau kita terbiasa puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, tiba-tiba jatuh Jumaat, tak apa. Tu maksud illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Maksud dia kita puasa sehari buka 2 hari. Puasa sehari buka 2 hari. Puasa buka 2 hari tiba-tiba jatuh Jumaat. Tak apa gitu. Jatuh Jumaat kau jatuh hari Ahad kau tak apa dah. Tapi kita tuju hari Jumaat puasa, hari Jumaat puasa, hari Jumaat puasa, tu boleh. Tu maksud illa ayakuna yasumuhu ahadukum dah. So yang keduanya makruh puasa sini puasa sunat. Kalau puasa qada, puasa wajib tak apa. Kita bernazar puasa contohnya dah. Kita puasa 3 hari tu. Kena jatuh Jumaat juga, tak apa. Hari lain kita tak ada nak puasa, Jumaat jatuh kita puasa, Jumaat satu tu puasa, hari Ahad dah contohnya. Sebab kita nazar 3 hari puasa kan. Kita puasa tak apa, puasa wajib. Hak tak puasa sunat. Okey, seterusnya dah. Padalah. Hadis seterusnya tadi habis. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Tengok hadis ni sama dengan hadis atas dah. Janganlah berpuasa seseorang kamu pada hari Jumaat. Jangan sekali-kali. Tengok molek ni ustaz. Pelajar-pelajar orang ngaji kalau harap ni tengok molek. Dia la yasum lain, la yasumanna lain. Bila fi'il mudhari' masuk lamun nahyi, kemudian lepas pada dia tu masuk nun taukid pula, kena terjemuh jangan sekali-kali. Terjemuh sebagaimana Nabi sebutlah. Biar tepat terjemuh dah. Janganlah sekali-kali seseorang kamu berpuasa pada hari Jumaat. Kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya dan sehari selepasnya. Maksudnya kalau puasa kami dengan jemaah tak apa, atau jemaah satu tak apa dah. Tapi jemaah saja puasa, kami tak puasa, satu tak puasa, tak boleh, makruh. Faham tak? Lagi. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tasafa sya'banu fala tasumu, rawahul khamsah wastankarahu Ahmad. Okey. Antara puasa makruh juga ialah kepada orang yang tak biasa puasa. Bulan lain pun tak puasa, bulan Syakban pun tak puasa. Tiba-tiba bila masuk di sibu Syakban dia pun puasa sunat. Puasa tak puasa sunat. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Memulakan puasa sunat pada nisbu Syakban ni hukumnya makruh pada orang yang tak terbiasa, tak pernah puasa pun ni dah. Sebelum ni boleh Rejab pun tak puasa, boleh lain pun tak puasa, tak puasa sekali habuk pun. Tiba-tiba masuk nisbu Syakban baru nak start nak puasa. Puasa sunat lah. Kalau puasa wajib tak apa dah. Maka makruh dalam mazhab Syafi'i dah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk sahaja separuh bulan Syakban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat 5 orang imam dan dianggap mungkar oleh Imam Ahmad. Tengok nota kaki bawah, nota kaki bawah 711 sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab As-Saum, At-Tirmizi dalam kitab As-Saum. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Ibnu Majah dalam kitab As-Siyam, Imam Ahmad dalam kitab Imam Ahmad Ad-Darimi. Albani mengatakan dalam Mishkat Sunan At-Tirmizi dah. Maksudnya hadis ni kalau mengikut keputusan yang dibuat oleh Albani, hadis ni sahih ni. Hadis ni sahih dah. Dia gini sah. Dia puasa bulan Syakban ni ada 2 hadis yang melarang puasa bulan Syakban. 3 hadis puasa berkenaan bulan Syakban. Yang pertama kita baca hadis Nabi larang kita puasa sehari sebelum, 2 hari sebelum. Ingat tak? Mula-mula tak? So,
Yang kedua, hari ni malam ni kita baca hadis Nabi Aisyah kata tak ada lah bulan yang paling banyak ni puasa sunat bulan Syaban. Yang ketiganya hadis malam ni iaitu Nabi kata bila masuk 10 Syaban maka jangan kamu puasa. Nak buat gano tiga-tiga hadis ni. Hak ni Nabi puasa banyak. Hak ni Nabi lagi puasa 2 hari. Hak ni Nabi puasa 15 hari puasa dah. Mana kau nasal. Mana jawab ni tiga-tiga ni payah ni. Dah. Tengok je. Jadi ulama jumhurnya kata, jumhurnya pegang hak ni je, hak larangan 2 hari ni. Jadi jumhur kata, riwayat hak kata larangan puasa 10 Syaban ni, hak ni dhaif, nak banding dengan hak ni hak lebih kuat lagi. Dah. Hak ni mahfuz, hak ni ghair mahfuz. Dah. Maka jumhur kata hak makruh puasa larangan puasa 2 hari, sehari sebelum saja. Puasa 15 hari sebelum ni tidak larang. Hadis tu telah dimasukkan ataupun tidak sahih bagi mereka dah. So, hak tu pendapat jumhur lah. Okey, berkenaan dengan Nabi puasa banyak hari, tak ada masalah. Nabi puasa banyak hari lah, bulan Syaban tu. Okey, mazhab Syafi'i kata dua-dua boleh terima hadis ni. Hak ni puasa sahih, hak ni puasa sahih. Hak makruh puasa lepas bulan 15 Syaban ni kepada orang hak tak pernah puasa sunat pun bulan-bulan lain. Tak malas berpuasa. Tiba-tiba masuk bulan Syaban, ni 10 Syaban baru start puasa. Jadi dia puasa nisfu Syaban dengan tujuan supaya apa? Supaya berhati-hati sambung Ramadan lalu. Maka dengan niat begitu maka makruh Nabi larang berpuasa dah. Sebab sepatutnya dia rehat dulu berpuasa. Dah. Dia menganggap nak sambung Ramadan dengan Syaban. Maka Nabi tegur dia puasa jangan puasa dah, makruh hukumnya dah. Jadi hak 2 hari ni haram puasa. Haram dah. Jadi ulama-ulama Syafi'i bukalah kitab fiqh mana pun dia terima hadis ni, dia kata makruh untuk orang yang tak biasa puasa sunat memulakan puasa sunat start dengan puasa Syaban dah. Amo pernah sekali buat program di Pakistan lah. Pelajar-pelajar ni tu buat program tarbiyah kan. Jadi gitulah mana rayaknya. Orang-orang yang nak rangka program ni benar faham sunnah tak? Dah. Nak suruh buat gitu buat gini biar faham sunnah dah. Jadi dia pun bila dalam Syaban dia pun menganjurkan puasa sunat. Sedangkan hadis Nabi lagi puasa sunat. Dah. Jadi kita menganjurkan benda makruh macam mana? Dah. Kita nak puasa sunat, tiba-tiba benda tu makruh. Tak sah lah. Dah. Jadi hadis ni dalil oleh mazhab Syafi'i yang mengatakan makruhnya berpuasa sunat selepas bulan Syaban pada orang yang tak terbiasa puasa dah. Kecuali orang yang qada ataupun orang yang selalu puasa, maka dia sunatkan puasa untuk dia lah. Gila lagi. Wa an Samma binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu yaum as-sabti illa fi mafturida alaikum fa in lam yajid ahadukum illa liha'i inabin aw uda syajaratin falyamdugha rawahu al-khamsatu wa rijaluhu thiqatun illa annahu muttaribun wa qala ankarahu Malik wa qala Abu Daud huwa mansukh dah. Buat biasa sikit-sikit. Daripada Samma binti Busrin bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang fardu, puasa Ramadan ke, puasa qada ke, puasa nazar ke. Maka jika sekiranya seseorang kamu tidak mendapati kecuali tangkal pokok anggur sahaja ataupun batai kayu sahaja, makanlah juga, jangan puasa hari Sabtu dia. Kunyahlah juga, jangan puasa hari Sabtu dia. Hadis riwayat Al-Khamsah, 5 orang imam, dia perawi-perawi hadis ni siqah belaka, cuma hadis ni muttarib dah. Muttarib ni maksudnya hadis ni banyak riwayat tapi bercanggah sesama sendiri, lafaz-lafaz yang berbeza-beza dah. Sama ada sanad ke matan ke berbeza-beza dah. Muttarib dah. Dia Imam Malik mengingkari hadis ni. Imam Malik kata, hadis ni hadis munkar ni sebab bercanggah dengan hadis sahih dah. Sebab ada di sana hadis yang boleh ke puasa hari Sabtu dah. Kan? Kemudian Abu Daud kata hadis ni sahih ataupun hadis ini diterima tapi hadis ini mansuh dah. Telah terbatal hukumnya dah. Jadi hadis ni menunjukkan makruh berpuasa sunat pada hari Sabtu sahaja dah. Bukan tadi puasa hari Sabtu tak boleh puasa hari Sabtunya, tapi mestilah digabungkan dengan hari Jumaat Sabtu atau Sabtu Ahad dah. Tapi puasa hari Sabtu saja maka makruh sama dengan kita mengkhususkan puasa hari Jumaat saja. Dah. Hari Sabtu puasa. Sebab apa Sabtu puasa? Sebab hari Sabtu cuti. Weekend, tak puasa lah. Tak boleh. Dah. Tak boleh kita jadikan weekend sebagai dalil bahawa sunat puasa, tak boleh dah. Bahkan Nabi laranglah hadis ni jangan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu dah. Kecuali kita gabungkan dengan hari-hari lain lah.
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumu li ayami yaum sabti wa yaumul ahad wa kana yaqulu innahuma yauma idil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa hadha lafzuhu. Tengok molek hadis ni. Hadis ni hadis ke dah? Dhaif dah. Cuba dah dhaif bawah. Cuba ke tak? 713 tu, atau kaki bawah tu dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, jalan Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali. Dia berkata dalam menceritakan kepada kami bapaku dari Quraib bahawa yang mendengar Ummu Salamah mengatakan, jadi hadis ni dhaif dah. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia melaporkan bahawasanya Rasulullah banyak berpuasa pada hari-hari, iaitu hari Sabtu dan hari Ahad. Dan baginda berkata, sesungguhnya dua hari ini dua hari perayaan musyrikin, iaitu perayaan ke dia Yahudi hari Sabtu, Kristian hari Ahad kan. Dan aku suka untuk menyalahi mereka. Mereka berhari raya, aku berpuasa kan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, dia dikatakan sahih Ibnu Khuzaimah, dan inilah lafaznya. Tapi Albani tahqiq ke hadis ni dhaif dah. Gila kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Rawahu al-khamsah ghairu Tirmizi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqaili. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahawasanya Nabi SAW melarang berpuasa pada hari Arafah kepada orang yang berada di Arafah. Orang yang berada di Arafah dia boleh puasa, sunat puasa. Tapi orang yang berada di Arafah dia makruh dia berpuasa. Sebab apa? Sebab dia nak bergerak lagi, nak jamak semaya lagi, macam-macam lah. Jadi makruh bagi mereka dah. Okey. Hadis ni dikeluarkan oleh 5 orang imam kecuali Tirmizi. Dia dikatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dia Al-Hakim, dia Al-Uqaili kata hadis ni hadis munkar dah. Hadis ni juga hadis dhaif dah kalau mengikut tahqiq Albani. Hadis yang kedua terakhir dah. Wa ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah la sama man sama al-abada muttafaqun alaihi. Wa li Muslim an Abi Qatadah bilafzin la sama wala aftara. Antara makruh juga berpuasa ialah berpuasa berterusan. Puasa sama 2 bulan turut-turut, 4 bulan turut-turut, 5 bulan turut, puasa sama, tak sibuk kau. Hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, penuh seminggu, penuh sebulan, puasa sama dah. Nabi kata la sama man sama al-abada. Bukan puasa orang yang puasa sama-sama dah. Tidak puasa tak berbuka dah. Nabi marah tu saya. Dak, siapa dia ajar tahu dia puasa hari-hari ni. Dak. Puasa ni nak tarbiyah diri, nak kau menyusuh diri dalam kerja puasa bukan dia. Sebab tu Nabi bagi had dah. Puasa ni sekat 3 hari sebulan. Orang minta lagi. Nabi kata mu puasa sehari buka 2 hari. Dah, nak tambah lagi. Nabi kata paling-paling terik puasa sehari buka sehari. Tak ada puasa lebih daripada tu dah. Puasa sehari buka sehari dah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Ada soalan ke? Jadi insya-Allah minggu akan datang kita akan sambunglah berkenaan dengan puasa wajib insya-Allah dah. Jadi puasa sunat masa makruh hari ni habis dah. Kita akan sambung puasa wajib pula.